Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani rabbi zidna 'ilma. كما نورت الأرض صلى الله عليه وسلم. Baba nak baca kat mana ni? Tak ingat pun. Tak ingat pak nak baca. Ni ada kat mana? Tempat berhenti mana kat mana? Buka baca pak speaker masuk dah ni. Masuk boleh? Masuk dah. Boleh dah? Masuk. Tu dah. Pala. Ya sana tak buka. Kalau kita bawa kecek seorang ni. Fala maka kata muallif, fala tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. فلا ترفعنا إلى غيره حاجة هو موردها عليك. Maka kata muallif, maksud muallif ialah Al-Imam Syekh Ahmad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah ataupun Ibnu Athaillah rahimahullah dalam hikamnya. Jadi dia kata pada hikam dia, fala tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Jadi musannif tuan kitab hikam dia mendatangkan dengan lafaz taukid, nun taukid, fala tarfa'anna, taukid yang saqilah, yang berat. Maknanya taukid ialah sesungguhnya. Artinya percakapan Syekh Ibnu Athaillah, yakni cara gaya cakapannya sungguh-sungguh, nyungguh-nyungguh. Tu bukan kata kecek main-main, bukan cakapan yang biasa, bukan cakapan yang merupakan suatu maksud yang sangat hendak diambil perhatian, supaya sangat diambil perhatian akan kata-kata dia ni, akan nasihat dia ni kepada kita, supaya kita ambil perhatian sungguh-sungguh tetap perkataan dia ni. Kerana percakapan
dalam pengajian kita hari ini adalah menumpu kepada bawa kita kepada benar sungguh kepada mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, pada mengesahkan Allah pada diri Tuhan sendiri. So dan pula sifat-sifat Tuhan pun sifat yang kuasa, sebenarnya kuasa Tuhan saja. Menghendaki sebenar-benarnya menghendaki Tuhan saja, dan menentu kehendak pada membuat apa saja ke atas kita hambanya semata-mata kehendaknya Allah sahaja. Oleh itu kehendak daripada Syekh Ibnu Athaillah supaya kita mengambil suatu faham dan suatu kesedaran dengan bahawa sebenarnya apa saja pun daripada kerjanya Allah Subhanahu wa taala dan kehendakinya dia. Kerana dia jua yang benar-benar maujud, dia jua yang benar-benar kuasa, dia jua yang memilih menghendaki apa yang berlaku mengenai ke atas kita umatnya hanya semata-mata daripada kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kehendak daripada kata-kata muslim yang akan kita mengaji ini membawa kepada kita benar-benar supaya siapa mengsuhud dan pandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Situ maknanya. Itu dia. Jangan kita menjadi orang yang syirik dengan Allah. Jangan pandai kepada yang lain. Semua yang lain makhluk Tuhan belaka. Semua yang lain hak yang Tuhan buat belaka, Tuhan jadi belaka. Kita ni hak dia, punya kepunyaan dia. Tu. Maka Allah Ta'ala jualah yang punya kuasa mutadbir, kuasa menentukan segala-galanya. Oleh itu kita hamba-Nya Allah adalah menerima saja yang telah dicorak dan dipilih oleh Allah Ta'ala sendiri. Makhluk tidak punya kuasa apa-apa. Hanya kita sebagai makhluk Allah mampu usaha dan berikhtiar. Usaha berikhtiar adalah perkara yang tidak dilarang oleh Allah, tetapi namun hati kita terus menumpu kepada mengesahkan Allah pada segala-galanya. Itu benda tidak dilarang kita berikhtiar, tak dilarang kita mencari sesuatu yang agak terbaik, dan tak dilarang oleh Allah kita berusaha ikhtiar berubat dan sebagainya. Ini adalah suatu yang sememangnya dibenarkan oleh syarak. Walau bagaimanapun penumpuan hati kita dan maksud dalam pengajian kita dalam ilmu tasawuf ialah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ilallah tasirul umur. Ingat dan jaga-jaga kepada Allah Ta'ala sahajalah kembali segala perkara. Itu maksudnya. Apa jua pun kepada Allah, daripada Allah, dengan Allah, minallah, wa billah, wa ilallah. Itu bendanya. Jadi oleh itu kita sangat-sangat memang hendaklah di hati kita sentiasa hadir, sentiasa pandang, sentiasa syuhud dalam kata Arab kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila keadaan kita begitu sepanjang hidup
dalam keadaan hidup kita berpanjangan, hati kita sedemikian tidak lalai daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil kita kembali sedangkan kita berhadap kepadanya. Mudah-mudahan begitulah, tak lalai dan tak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok kita mengaji hari ni. Artinya, maka jangan, dia lagi nahi, jangan, maka jangan engkau angkatkan hajat kepada yang lain daripadanya Allah. Ia Allah jua yang mendatangkan dia akan hajat tu, yang mendatangkan dia akan hajat itu. Jadi maksudnya jangan kita mengangkat atau meminta hajat kita daripada orang lain, daripada manusia, daripada hamba Allah. Jangan kita minta bagi mensempurnakan hajat kita kepada yang lain daripada Allah. Itu maknanya. Bahkan kita ingat hajat yang kedatangan di hati kita adalah daripada Allah Ta'ala juga. Timbulnya hajat, timbulnya sesuatu yang kita hendaki, sesuatu yang kita merasai sangat perlu, sangat nak, ketikanya sesuatu yang menimpa kesusahan, hajat kita memang sungguh-sungguh mau supaya terlepas daripada kesusahan, atau suatu hajat yang kita mahu hasil atau mendapati, benar-benar juga kita mahu supaya hasil dan kita dapati. Tetapi dilarang di sini, jangan minta hajat tu daripada orang, minta dengan Tuhan, sebab Allah sendiri yang mendatangkan hajat pada kita tu. Menjadi sebab pada kita mahu pada hajat tu, Allah yang menggerakkan begitu, yang menjadikan kita tu perlu dan berhajat pada suatu hajat. Jangan minta dengan manusia, minta dengan Allah. Tetapi dengan manusia tu merupakan hanya wasilah atau sebab sahaja. Duduk situ. Jangan kata manusia yang bui, jangan itikad orang yang menyampaikan hajat kita. Kita sakit nak wisiat, bukan orang wisiat, bukan doktor yang mensihatkan kita, yang mensihat Allah. Hanya manusia doktor tu usaha berubat je. Kalau Tuhan tak beri obat, bagaimana obat yang mahal sekalipun, siapa masa kena balik juga, tak sia juga. Bukanlah Allah, bukan Syekh Ibnu Athaillah larang jangan ikhtiar, jangan melakukan sesuatu, jangan usaha. Dia tak larang usaha ikhtiar, hanya hati jangan ada itikad, jangan ada berasa orang yang buat jadi kita dapat hajat ni. Hajat ni daripada orang beri, lupa kepada Allah Ta'ala. Padahal yang beri hajat tu Allah, yang menjadikan hajat kepada kita pun Allah, yang memberi pun Allah. Ada pun manusia yang mendatangkan hajat, manusia yang memberi, hanya itu izin Allah. Izin Allah. Allah Ta'ala yang menjadikan akan gerak hati manusia bagi memberi dan menyampaikan pada kita.
Manusia merupakan wasail ataupun hanya sebagai perantaraan sahaja. Jangan kita jadi syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, tetap tauhid pada Allah. Sucikan segalanya adalah hak Allah. Hanya kita usaha ikhtiar, berusaha ini hanya sebagai ambil jalan yang sebagai mengambil wasilah ataupun perantaraan sebab yang Allah Ta'ala jadikan datangnya suatu hajat daripada pertolongan zahir gerak tangan manusia. Hakikat dalaman sebenarnya hakikat hati kita pandang yang dapati hajat yang mensempurnakan hajat, yang memberi anugerah adalah Allah Ta'ala sendiri. Adapun manusia itu hanya sebagai ibarat kata perantaraan sahaja, wasilah saja. Maka sebab itulah kata Ibnu Athaillah dalam hikam pada tempat yang lain, maksudnya kita nak menerima suatu pemberian daripada manusia tidak boleh, tak boleh, kecuali kena mencukupi dua syarat. Malaikat kena ada dua syarat. Syarat pertama, untuk menerima pemberian manusia boleh kita ambil. Syarat pertamanya ialah dengan bahawa kita pandang dan kita syuhud bahawa yang memberi dan menyempurnakan hajat kita zahir daripada tangan manusia. Dalam hati kita kena sampaikan suhud dan pandang sebenarnya Allah sendiri yang menyampaikan melalui wasilah tangan manusia. Jadi kita nak menerima suatu hajat tu kita kena ingat, pandang adalah manusia ini adalah pemberi sahaja pada zahir. Hakikatnya yang memberi sebenarnya yang memberi Allah Ta'ala sendiri. Itu syarat pertama. Kalau tak sapa situ, ke tak reti situ, tak boleh ambil. Orang panggil syirik. Kena faham makna gitu, hakikat batin. Satu. Yang kedua pula syarat yang kedua, kita nak terima pemberian manusia ialah apa dia? Ma wafaqakal ilmu, kata hikam. Ma wafaqakal ilmu, barang yang kamu terima tu bilalah muwafaqah dengan ilmu yang ada padamu. Mana kita nak ambil pemberian manusia dalam ilmu yang ada pada kita, bahawa pemberian barang yang diberikan itu adalah sahih, halal dan tidak syubhat. Terang jelas halal. Kita tahu dia usaha yang halal, tahu pemberian dia ini adalah suci bersih yang halal. Bila muafakat dengan pengetahuan dan ilmu kamu yang itu benda halal, maka kita boleh menerima. Kalau kita orang pemberi itu kita masih keliru dan syubhat pemberian dia, maka tak boleh diterima. Ini kata Ibnu Athaillah rahimahullah. Kita jelas muafakat tentang pandangan ilmu kita adalah pemberiannya daripada yang baik, sumber yang halal. Itu syarat yang kedua tu. Itu maknanya. Kalau tidak, tak boleh terima. Ini kata hikam, kata Ibnu Athaillah rahimahullah. Kita kena kenal betul pemberi orang yang baik dan orang sahih. Itu dia. Itu makna.
apa hajatmu? Hajat tadi maka jangan engkau angkatkan hajat kepada yang lain daripadanya Allah. Ia Allah jua, ia Allah jua yang mendatangkan dia akan hajat tu. Yang mendatangkan hajat kita pun Allah. Yang jadi kita berhajat pun Allah yang menjadi dan gerakkan wujudnya hajat kepada kita, dan menyempurnakan hajat juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang yakin, yang penting tauhid, mentauhidkan Allah. Yang mendatangkan dia kan hajat atasmu. Apakah hajat? Ini contoh bayan, kenyataan, keterangan daripada bentuk hajat. Bentuk hajat apa dia? Daripada umpama pakai. Kalau kita pakai, arti kita berhajat kepada Allah Ta'ala menolong supaya sifat pakai, sifat kesempitan yang kita rasakan ini Allah Ta'ala lapangkan dengan izinnya dan dengan kemurahannya. Dia sakit, tu contoh. Sakit, ketika kita mengalami kesakitan, kita mohonkan hajat kita kepada Allah, ialah memberikan kepada kita sihat wal afiat, sembuh kembali, sama ada pada kita dan juga orang yang dikasihi oleh kita, anak, isteri, keluarga dan sebagainya. Dan barang yang lain daripada itu, ada lagi hajat kita banyak perkara. Ini hanya contoh sahaja. Maka bahawasanya segala aghyar itu, segala yang lain, aghyar makna segala yang lain daripada Allah, makhluk semua. Aghyar makna jadi jamak daripada ghair aghyar. Benda-benda lain berkehendak ia aghyar kepadanya, kepada Allah. Segala-gala yang lain hak Tuhan belaka, hamba Tuhan belaka. Tu dia kepunyaan Allah, semuanya kepunyaan Allah. Gitu. Jadi apa kata Tuhan, terpaksa kita hambanya kena terima. Apa yang dicorak dan diatur oleh Allah, terpaksa kena terima. Tak dapat kita nak asingkan diri, tak dapat kita nak lepas daripada genggaman kuasanya Allah. Tak boleh nak lepas dengan Tuhan ni. Lepas mana Tuhan kita? Gitu. Berkehendak ia aghyar kepadanya, kepada Allah. Dan tiada jua didatangkan atasmu hajat. Segala aghyar, segala yang lain tak dapat nak datangkan hajat. Tak boleh sekali-kali nak memberikan atau menyempurnakan hajat kita. Semuanya tak boleh belaka. Semuanya di bawah perintah Allah belaka. Semua tak boleh beri apa pun. Itu hakikatnya. Tapi orang yang tak sapa kepada Allah, tak faham dengan Allah, tidak ada sebenar tauhid pada Allah,
lalu pandai kepada bagai yang lain, duk pandai kepada manusia, duk pandai kepada benda. Itulah jadi tak lepas daripada jadi syirik. Itu dia. Ada pun yang sebenarnya ialah kita faham dah, manusia benda-benda adalah sebagai hanya sebab-sebab sahaja dan merupakan sebagai perantaraan sahaja. Itu maknanya, perantaraan. Jadi bila sakit kita berubat hati dengan Allah, minta Allah Ta'ala yang memberi pada kita kesihatan, gitu. Tak luput dan tak lepas daripada Allah. Kenapakah Allah Ta'ala yang menyebut, Allah Ta'ala dalam hikam kita ni sebut jangan kita angkatkan hajat kita pada yang lain, kerana hajat kita daripada Allah. Allah yang menyempurnakan, melainkan kerana tadarru', melainkan kerana tadarru' kepadanya, kepada Allah dalam segala pekerjaannya Allah. Tulis pekerjaannya Allah. Jadi arti Allah Ta'ala letak pada kita suatu hajat. Allah Ta'ala mentakdirkan kita ni sangat berhajat pada Allah ketikanya mengenai suatu yang kita rasa duka cita, suatu kesakitan, suatu kesusahan daripada kehendak Allah. Kenapa Tuhan buat begitu? Supaya kata dia sini kerana tadarru', kerana biar kita tadarru'. Apa tadarru'? Melayu arti kita merendah diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, memohonkan minta Allah Ta'ala tunaikan hajat kita, serta kita lahirkan sikap merendah diri. Tuhan nak kita ni minta dengan dia, susah minta dengan dia. Zahir ke sifat tadarru', tu hak Tuhan naknya. Tuhan jadikan susah atas kita ni, dia mau kita tadarru' kepadanya, mengenal diri. Biar kita zahir kita ni sangat-sangatnya lemah, sangat-sangat hina, sangat-sangat berajak kepada pertolongan Allah. Dan kita yakin tak ada orang yang boleh memberikan hajat kita melainkan Allah sendirilah. Usaha manusia itu hanya usaha dia, sekadar usaha, gitu, sekadar ikhtiar, gitu benda, sekadar tu je. Jadi Allah Ta'ala mahu pada kita dengan kena suatu kehendak atau hajat ni, supaya kita jadi orang yang hamba Allah yang tadarru' kepadanya. Biar kita jadi orang yang mengenal diri ke Tuhan, memohon doa dengan mengalir air mata, memohon doa dengan rasa amat lemah, amat tak upaya. Kata tak tolong memang tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tidak memberi, tak ada siapa boleh beri. Situ minta pada Tuhan betul-betul. Sebenarnya begitu, hakikat begitu. Kan Nabi kata doa kita dalam wirid semayang, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'tait, tak ada siapa yang boleh menyekat bagi apa yang
engkau telah memberikan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan memberi pada kita, apa yang Tuhan beri pada kita, tak ada siapa boleh nak sekat. Tak ada manusia yang boleh sekat. Tak ada makhluk yang boleh melentangi daripada apa yang diberikan Allah. Tetap kita akan dapat. Itu dia. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada siapa pun yang boleh memberi bagi apa yang ditegah oleh Allah, yang dihalang oleh Allah. Tak ada siapa yang boleh beri. Dan Tuhan tak nak beri, Tuhan sekat. Siapa yang boleh beri? 1000 orang, 1,000,000 orang tak boleh beri. Itu benar. Hak orang beri kita, Allah mari manusia beri tu, Tuhan izin lah tu. Hak Tuhan sebenarnya dia yang beri. Hanya berlapik dengan tangan orang je. Tapi kita tak pandai hak berlapik tu lah. Itu dia. Tak pandai hak benda zahir tu. Abang syirik. Wala rad dari ma qadait. Tidak ada yang boleh tolak. Tak ada yang boleh tolak. Bagi wala rad dari ma qadait. Tak siapa yang boleh nak tolak apa yang engkau telah hukumkan. Apa yang Tuhan hukumkan atas kita, tak ada siapa yang boleh menolaknya. Tuhan hukum apa ke atas kita? Hukuman Allah memberi kepada kita menerima jatuh atau mengenai suatu kesusahan, suatu kepada kemudaratan, tak ada siapa boleh tolak. Tak siapa boleh tolak melainkan Allah Ta'ala sendiri. Wala yang fa'uzal jadi minkal jad. Orang yang dan tidak ada manfaat. Orang yang punya ketinggian, orang yang punya kelebihan, orang yang punya kehanalan dia, kekayaan dia, kehebatan dia, langsung tak boleh tak ada langsung manfaat. Kehebatan dia tak ada manfaat. Hanalan dia tak ada manfaat. Kekuatan dia tak ada manfaat. Bila Allah Ta'ala jadikan bahawa itu dia, apa yang dilakukan itu bila tak diizinkan oleh Allah, tak ada siapa yang boleh mendapati manfaat oleh kehebatan, oleh kebesaran, oleh kekayaan dan sebagainya. Itu maknanya. Maka bahwasanya hakku Ta'ala itu, maka bahwasanya Allah Ta'ala itu ghaniyun, yang kaya. Ghaniyun, Allah Ta'ala yang kaya. Lagi qawiyun, lagi pula kuat. Allah Ta'ala yang kuat. Nak balik bombing, tu dia. Nak menjadikan bombing tenggelam, menjadikan tu dia gergar, gempa, boleh buat belaka. Allah Ta'ala punya banyak segala askar-askar dia, bala-bala tentera Tuhan banyak. Sebagaimana firman Allah, wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tak ada siapa yang tahu tentera Tuhan kamu ya Muhammad malaikat dia sendirilah. Allah jualah yang tahu tentang tentera-tentera, bala tentera dia banyak. Itu dia. Segala-galanya malaikat, bala mententera Allah Ta'ala. Bumi tentera Allah Ta'ala. Langit tentera Allah Ta'ala. Taupan tentera Allah Ta'ala. Api tentera Allah Ta'ala. Air menjadi tenteranya bagi Allah Ta'ala. Segala-galanya junuda rabbik, merupakan tentera Tuhan. Bumi boleh bergegar, menjadi gempa, meruntuh bangunan-bangunan.
Api juga tentera Allah boleh menjadi membakar, walaupun sepenuh bumi. Dah gitu. Tu. Dan lainnya itu, dan lainnya lain daripada Allah pakai tak pakai lain pada Allah Ta'ala, semuanya pakai. Apa pakir? Yang semuanya berhajat kepada Allah. Fakir berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ajizun, lagi pula lemah belaka. Lemah. Dan barang yang dihantarkannya Allah, dan barang yang dihantarkannya Allah, tiada boleh lainnya lain Allah mengakakkan dia akan barang yang dihantarkannya. Dan barang yang dihantarkannya Allah. Apa barang yang dihantarkan Allah? Daripada bala. Barang tu letak daripada bala. Itu maknanya. Dan barang yang dihantarkannya tu oleh Allah daripada bala, tiada boleh lainnya mengakakkan dia akan barang tu. Mana bala yang dihantarkan Allah, tak ada siapa yang boleh angkat malaikat Allah Ta'ala jua. Tak ada orang yang boleh angkat bala yang menimpa malaikat Allah Ta'ala jualah. Sebab balanya datang berlaku dengan kehendaknya, kehendak Allah. Itu benarnya. Fakaifa yarfa'u ghairahu, fakaifa yarfa'u ghairuhu, fakaifa yarfa'u ghairuhu, maka huwa lahu wadi'an. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini aqidatun najin. Aqidatun najin. Aqidatun najin, kata musannif, wa qiyamuhu ta'ala binafsih. Situkah? Kata musannif, yakni dimaksudkan musannif ialah Syekh As-Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam matan tauhidnya yang bernama matan Ummul Barahin. Ummul Barahin. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya yang kelima
daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsih. Itu dia. Jadi kita mengaji hari ini tentang sifat yang wajib Allah Ta'ala bersifat dengan dia, ialah sifat yang kelima, yakni qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu arti balik bahasa atau terjemahan daripada Arab qiyamuhu binafsih. Maka terjemahannya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maka maksud berdiri dengan sendiri bukannya Allah Ta'ala bangun bakit dengan tak ada orang pakat tolong akak naik. Tak, bukan berdiri lagu supaya bukan maksud berdiri dengan berdiri sungguh, bukan berdiri makna lain. Tu sebut berdiri pun maksud lain, kehendaknya lain. Tengok apa maksudnya dengan qiyamuhu binafsih. Dan telah mentafsir oleh musannif akan makna qiyamuhu binafsihi itu dengan katanya, kata musannif, ai la yaftakiru. La yaf ngapo po bukan reng tu. La yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin wala ila mukhassisin. Itu tafsir daripada maksud qiyamuhu binafsi. Dan telah mentafsir oleh musannif akan makna qiyamuhu binafsihi itu la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Artinya tiada berkehendak ia Allah kepada zat, dan tiada berkehendak ia Allah kepada fa'il yang menjadikan dia kan Allah. Itu arti qiyamuhu binafsih mengandungi dua maknanya, mengandungi dua maksudnya. Mana kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri mengandungi dua pengertian atau dua maksud. Satu, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat. Arti Tuhan tidak berkehendak kepada zat atau diri yang lain lagi. Allah Ta'ala tidak berhajat pada zat yang lain. Zat arti diri. Tu. Sebab Allah Ta'ala dirinya sudah zat. Kerana diri Allah Ta'ala itu zat yang wajibal wujud. Tu. Kerana Allah Ta'ala adalah dia adalah zat yang wajibal wujud. Jadi Allah Ta'ala itu diri dia tu sudah zat dah. Zat arti diri lah. Gitu. Bila Allah Ta'ala diri dia tu adalah sudah zat, maka tentulah dia tidak berhajat kepada zat yang lain-lain lagi. Sebab diri Allah Ta'ala sudah zat. Karena diri Allah itu Allah zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada.
Diri Allah suatu zat, suatu diri yang wajibal wujud. Makna kata wajibal wujud, yakni adanya Allah adalah wajib. Bukan adanya Allah harus, tidak. Kalau kata harus, ada Tuhan adalah baru. Ada Tuhan pula dijadikan oleh Tuhan yang lain. Kalau kata harus. Jadi kalau kata ada Tuhan ni harus, samalah dengan derajat makhluk. Bahkan adanya Allah Ta'ala tentang kewujudan dia tu wajib. Arti wajib, arti diri adanya Tuhan tidak ada formula dan tidak dijadikan oleh sesiapa pun. Ada Allah Ta'ala, ada sudah sedia kala, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Begitulah caranya kita berpegang kepada kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ bendanya. Itulah Tuhan. Jadi Allah Ta'ala ni wujud zat dah. Bila adanya Allah sudah zat, tetap dia tak berajak lagi pada zat yang kedua. Satu makna yang pertama. Dan makna yang kedua pula, Allah Ta'ala tidak berajak kepada penjadi. Tuhan tak ada hajat pada orang yang buat dia. Pasal sebab dia yang menjadikan semua perkara, semua yang ada, semua yang ada hak Tuhan belaka yang buatnya. Dialah yang menciptakan segala-gala. Maka oleh itu tentulah Allah Ta'ala tidak berhajat lagi kepada penciptanya. Tak ada siapa dia buatnya, tak siapa dia menjadikan dia. Kerana adanya Allah Ta'ala tidak ada awal dan tidak ada kesudahan. Itu maknanya. Maka lazim, arti lazim yakni kelaziman atau kemestian. Lazim maknanya kemestian. Dengan kata tiada berkehendak kepada zat itu bahawa adalah ia Allah zat, bukan ia Allah sifat. Jadi arti maksud bila Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat, tetap dia Allah sudah zat. Diri dia zat dah. Tak kalau diri dia zat dah, tentulah dia tak berajak pada zat yang lain lagi. Kalaulah Tuhan ni berajak pada zat yang lain, bermakna dianya adalah sifat. Faham tak tu? Kalau dia berajak ke zat, tetaplah yang berajak ke zat ni kena sifat. Yang berajak ke zat adalah sifat. Sifatlah berajak ke zat. Jadi kalau Allah Ta'ala ni berajak pula ke zat yang lain, zat bermakna dia tu bukannya zat, bahkan adalah dia tu sifat. Kena jadi gitulah. Sebab yang berajak ke zat tu adalah sifat. Sifat dia kena tupai ke zat, dia kena berdiri di atas zat. Jadi oleh itu jawapannya, kalaulah takdirkan diperdu takdir Allah itu berajak ke zat, bermakna kesimpulannya dia bukannya zat. Tak kalau dia bukan zat, tentulah dia adalah sifat. Tak gitu kah? Maka nak kata Tuhan sifat mustahil. Pasal
pasal Tuhan punya sifat-sifat kamalat. Tuhan punya sifat-sifat kesempurnaan yang amat banyak. Bila Allah Ta'ala ni punya sifat-sifat kesempurnaan, tentulah diri Tuhan kita ni zat. Karenanya sifat kesempurnaan tu duduk di zat Tuhan. Duduk di zat Tuhan. Sebab itulah Tuhan ni bersifat dengan sifat kamalat. Kerana diri Tuhan zat yang bersifat dengan sifat kemalat. Jadi bilalah ada sifat ni kepada zat Tuhan, tentulah diri Tuhan bukannya sifat. Bukannya sifat. Sebab sifat dia kena tupas zat. Maka tak kalanya Allah Ta'ala ada sifat-sifat kepadanya, wajib ada sifat-sifat kepadanya, tentulah sifat Allah Ta'ala itu menumpang kepada zat Tuhan. Jadi kesimpulannya, Tuhan ni, Allah ni zat yang bersifat dengan sifat kemalat, zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Tu dia. Baiklah, kalulah takdir Tuhan sifat, perdu takdir. Kalulah diri Tuhan sifat, bukannya zat takdirnya, tentulah sifat-sifat tak ada Tuhan. Tentulah sifat kemalak tak boleh ada di Tuhan. Pasal sifat dia tak boleh tupai sama-sama sifat. Situ. Sifat dia tak boleh nak bergantung sesama sifat. Sifat dia tak boleh nak berdiri dengan sifat juga. Bahkan dia kena tupai zat sifat ni. Kalau gitu kita fahamlah Tuhan tak boleh, Tuhan bukannya sifat, bahkan dia zat, kerana ada kepada Allah beberapa banyak sifat kamalat. Situ benarnya. Situlah maksudnya. Itulah orang panggil ilmu usuluddin. Usuluddin menjadi tapak asas. Tu dia akidah kita, akidah. Benda ni benda akidah. Tuhan zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala wajib punya sifat-sifat ketuhanan ada kepadanya. Itu maksudnya. Maka lazim, mana kemestianlah dengan kata tiada berkehendak pada zat itu, bahawa adanya ia Allah zat, bukan ia Allah sifat. Bukanlah sifat dia tu, bukan zat. Sebab alasan kata Allah Ta'ala nya zat bukan sifat, sebab kerana ada sifat bagi dia, kerana sifat itu tak dapat tiada. Tu alasannya. Kerana sifat itu tak dapat tiada, bahawa berdiri ia sifat dengan zat. Sebab sifat dia kena tupai zat. Oleh itu, bila lah sifat ni ada kepada Tuhan, bila sifat-sifat kemalat, sifat-sifat ketuhanan ni ada kepada Allah, berdiri mana kata ada kepada Allah, maka dah tentulah bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu dia benda. Dan tiada sah ia sifat. Dan tiada sah ia sifat
berdiri dengan sendiri. Tu dia. Sifat tidak sah berdiri dengan sendiri. Artinya sifat nak tupai sama-sama sifat adalah mustahil, tak sah sama sekali. Tu dia. Sifat putih. Ni ibaratnya begini, contoh ni putih ada di getah ni. Sifat putih, warna putih ni kita panggil sifat. Ni tak gitu. Si putih ni kita panggil sifat. Maka tentu dah sifat putih ni dia kena tupai pada diri zat kertas. Diri kertas ni kita pegang berasa ni adalah zat ni. Benda, badan kertas ni, badan kertas zat ni. Kemudian warna putih ni sifat. Maka warna putih ni dia kena tupai diri zat kertas ni. Mana kata putih ni kita nak ceraikan daripada diri kertas, mustahil sama sekali. Warna putih ni dia tak boleh nak cabut keluar daripada diri zat kertas ni. Bermakna kata putih ni dia tak boleh nak bawa diri sendiri. Putih ni dia tak boleh nak bercerah tangan dengan diri kertas ni. Tu dia. Sebab kerana putih yang kita lihat ni warna. Bila kata warna sifat, tentu sifat dia kena menopang pada diri zat. Nak cabut asli suku tak boleh. Nak cabut suku, biar putih duk suku, diri kertas duk suku, adalah mustahil. Mustahil. Akal kita tak terima. Cerah zat dengan sifat, akal kita tak boleh terima. Tak boleh terima. Apa yang mustahil? Tak boleh berlaku macam tu. Kenapa? Kerana sifat tetap dia kena duduk di zat. Oleh itu kita fahamlah, bila sifat-sifat kuasa, alim Allah, kudrat Allah, samu Allah, basar Allah, irada Allah adalah semuanya sifat. Sifat kudrat, irada, ilmu ni duduk ada pada diri Tuhan. Arti diri Tuhan yang alim, diri Allah yang punya kudrat, diri Allah yang punya sifat ilmu, diri Allah yang punya sifat irada, diri Allah yang punya sifat sama', diri Allah yang punya sifat basar. Jadi basar, sama', ilmu adalah sifat. Maka sifat tetap dia kena tupai di zat Tuhan. Mana kesimpulannya, sifat nak bawa sendiri diri tak boleh. Sebagaimana mustahilnya putih bercerai dengan zat kertas, samalah mustahil sifat-sifat bercerai tangan dengan zat Tuhan. Sifat-sifat kita juga tak boleh bercerai dengan zat kita juga. Tak boleh bercerai dengan zat kita. Sebab kerana sifat dia perkara yang tak dapat nak berdiri dengan sendiri. Itu benda. Begitulah. Lebih kurang. Sama ada sifat qadim, sama ada sifat tu hak Tuhan. Gitu. Mana sama ada ni orang panggil takmim, kata Arab. Mana kata takmim, sama saja. Supalah sifat yang qadim, yakni sifat Tuhan sendiri pun kena ada tupai zat Tuhan. Atau sifat yang baru. Sifat kita makhluk ni baru, kita baru makhluk. Sifat kita juga kena tupai akan zat kita. Samuk kita, pendengaran kita kena ada di telinga kita. Zat kita ada punya telinga.
Tempat duduknya samuk di telinga kita. Sifat basar, melihat, duduk, tupai pada biji mata kita. Sebab sifat basar, sifat menupaikan diri kita. Itu dia. Jadi hasilnya samuk basar sifat kita pun kena tupai diri zat kita. Samuk basar nak cabut tubik sendiri daripada kita tak boleh, sebab dia sifat. Nak cabut tubik suku basah boleh. Colek tubik matu, colek mata, bukan colek basah. Basah dengan mata tak serupa. Bukan basah kita tu mata, bukan mendengar kita tu telinga. Telinga ni, daun telinga ni, bentuk telinga ni nak comel je Tuhan buat ni. Kalau tak ada telinga jadi berjewok, serupa dengan jewok. Dengar tapi tak ada daun telinga. Tu dia. Tak molek pula. Orang tina pula di mana tempat sakut subah dia ya? Tak ada. Dia kata tak ada telinga tak apa. Bubuh di hidung pula. Tak molek di hidung nak gitu. Jadi hasilnya sifat samuk bukannya telinga, sifat basar bukannya biji mata. Tuhan buat sifat samuk duk dalam sifat yang punya kekuatan, keupayaan mendengar, keupayaan boleh menangkapkan suara. Duk mana? Duk dalam akhir lubang telinga kita. Sifat tu duk dalam, kekuatan mendengar tu duk dalam. Tengok tak nampak, tak nampak Tuhan buat tu. Kalau nak tengok, sebab yang kita buka suruh dengan berita pun nampak lubang saja. Tetapi sifat mendengar, kekuatan punya yang boleh menangkap suara, kekuatan duk dalam. Tu dia. Bukannya pada daun telinga. Apa lepas tu apa hikmatnya, apakah faedahnya Allah Ta'ala menjadikan daun telinga? Faedahnya pertama, molek comel ada daun telinga. Faedah yang kedua, daun telinga ni merupakan radar. Faedahnya radar, iaitu kalau Tuhan tak buat daun telinga, kita tak dapat mengesan, tak dapat kesan arah datang suara tu mari ke mana, balik ke kanan ke, balik kiri ke, balik bawah ke, balik atas ke, belakang depan, tak tahu mari mana, sebab tak ada radar. Jadi daun telinga ni punya kemampuan dia menangkap arah suara datang. Sebab itulah jewok tak ada daun telinga. Kalau kita jukah dia mesti mutar dulu. Kelih kita hambak pun dia baru dia lari. Kalau tak kelih orang hambak tak nyegi, dia tak tahu mari mana suara tak. Tak ada arah, tak ada yang dapat mengesan. Jadi kaedahnya kata dalam kitab Hayatul Hayawan, dalam kitab Hayatul Hayawan dia sebut, dia kata bila Allah Ta'ala jadikan makhluknya punya telinga, dia kena, kalau dia betina, dia kena lahirkan anak, dia kena beranak. Bila ada telinga dia kena beranak. Tu dia. Kalau tak ada telinga, dia kena jadi bertelur. Dia kena bertelur. Macam bertelur ayam, telur. Ular, telur. Tak gitu ke? Burung-burung bertelur. Sebab kerana dia tidak ada daun telinga. Jadi kalaulah dipotong telinga manusia, potong telinga orang yang betina, lama-lama bertelur pula lah. Bertelur pula. Tak ada telinga, bertelur dia. Maknanya gitu. Dan demikian lagi
diambil daripada kata dipaham, dan demikian lagi diambil mana dipahami daripada kata tiada berkehendak kepada fa'il itu. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada fa'il. Fa'il makna Melayu penjadi ataupun yang menjadikan. Bila kita sebut Allah Ta'ala tidak berhajat pada fa'il, lazim ia, makna mestilah ia, lazim ia, qadim ia Allah, mana ke mesti Allah qadim, bukan ia baru. Bila Allah Ta'ala tak berajak kepada penjadi, arti tak ada penjadi kepada Allah, tidak ada pencipta kepada Allah. Bila tak ada pencipta, tentulah Allah Ta'ala Tuhan yang qadim, tentulah Allah Tuhan yang adanya sedia kala, tentulah Allah adanya dia tidak ada permulaan, adanya Allah tidak dijadikan oleh sesiapa, bahkan adanya Allah ada yang sudah sedia kala, tidak ada awal, tidak ada akhir. Situ benda ni. Kerana yang berkehendak kepada fa'il itu, kerana tu alasan kata Allah Ta'ala lazim ianya qadim. Bila Tuhan tidak ada penjadi, tidak ada penjadi bagi Allah, dah tentulah dia qadim, dia sedia kala, tidak baru. Kerana yang berkehendak kepada fa'il itu, kerana yang berkehendak kepada fa'il itu segala yang baru. Yang berajak kepada penjadi, tentulah dia yang baru. Yang menghendaki kepada penjadi, kalau yang nak pada penjadi, macam kita ni lah, yang ni baru. Ada pun Tuhan tidak berajak pada penjadi, sebab adanya Tuhan tidak kena jadi, adanya Allah tidak kena jadi. Bahkan adanya Allah tak ada siapa yang menjadikan dia, sebab Allah Ta'ala ni huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala yang awal, mana yang qadim. Allah Ta'ala yang akhir, yakni yang baqa. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan adanya Allah dengan setiap perkara amat alim, amat tahu. Dan tafsir qiyamuhu ta'ala binamsih, dengan tiada berkehendak pada tiap-tiap daripada mahallun dan mukhassisun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna wa la tanqusna. Allahumma ij'alna 'arifin wa ij'alna Allahumma ighfir lana warhamhum kama ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا وتفرقنا من بعده ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا.
هب لنا مسيئا لمحسننا ومقصرا وهب لنا الكل بوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين